dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 ingin membincangkan isu wabak pandemik COVID-19 yang bertajuk kesan positif dan kesan negatif pandemik COVID-19 kepada negara, masyarakat, individu dan alam sekitar. Pandemik COVID-19 yang juga dikenali sebagai coronavirus ialah jenis penyakit yang sedang melanda dunia, termasuk negara kita, iaitu negara Malaysia. Virus ini dikesan pada pertengahan bulan Disember tahun 2019 di bandar Wuhan, China. Kes yang melibatkan virus ini juga telah melebihi 81 juta kes di seluruh dunia, yang melibatkan 216 buah negara, termasuk negara Malaysia. Coronavirus ini juga sangat mudah dijangkiti oleh seseorang ke seseorang dengan cara melalui bersin ataupun batuk. Oleh itu, terdapat kesan positif dan kesan negatif apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini. Kesan positif yang pertama apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini adalah kadar jenayah menurun dengan signifikan. Selain itu, kes kemalangan jalan raya juga dikatakan menurun selepas berlakunya COVID-19 ini. Hal ini disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Malaysia, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Untuk kesan positif yang kedua, saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Antara kebaikan wabak COVID-19 ialah pencemaran alam sekitar dapat dipulihkan. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP susulan pandemik COVID-19 bukan sahaja membawa kepada kehidupan normal baharu kepada masyarakat dunia, tetapi turut memberikan nafas baharu kepada alam sekitar dan iklim dunia ketika ini. Tempoh lockdown yang berterusan di lebih 20 negara sebenarnya merupakan tempoh berehat dan natural healing kepada bumi yang sudah berusia berbilion tahun. Sekatan perjalanan dan operasi sektor perindustrian yang dilaksanakan di bawah langkah lockdown dalam membendung wabak COVID-19 berjaya mengurangkan pencemaran udara di seluruh dunia pada tahap yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Bukan itu sahaja, wabak COVID-19 turut mengurangkan kes jenayah di negara ini. Menurut laporan akhbar pada Mac menyebut bahawa kadar indeks jenayah menurun secara signifikan dan kes kemalangan jalan raya menyaksikan penurunan sebanyak 70%. Kesan positif pandemik COVID-19 kepada masyarakat, individu dan alam sekitar. Pandemik COVID-19 telah banyak memberikan kursus-kursus ditawarkan secara dalam talian. Kebanyakan kursus ditawarkan percuma kepada semua individu. Contoh kursus-kursus yang ditawarkan adalah seperti kemahiran komputer, melakukan bisnes dan pelbagai lagi. Seterusnya, penjimatan kos sara hidup dalam golongan pelajar terutamanya kepada pelajar IPT. Pelajar tidak perlu menggunakan duit belanja harian seperti hari biasa dan pelajar dapat mengurangkan penggunaan wang. Peningkatan capaian internet telah diiktirafkan oleh pihak kerajaan yang telah banyak membantu pembelajaran secara atas talian yang merupakan salah satu medium yang digunakan ketika pandemik COVID-19 ini berlaku. Bantuan dari segi pakej internet yang diberikan kepada golongan pelajar telah banyak membantu dari segi pembelajaran. Akhir sekali, kelestarian alam semula jadi telah dapat dilestarikan. Semua kilang diarahkan untuk berhenti beroperasi. Contoh yang boleh dibuktikan adalah Sungai Kelang yang semakin kurang tercemar dari yang sebelumnya. Isi saya dari kesan negatif terdapat dua, iaitu yang pertama, bekalan makanan berkurang. Apabila kerajaan menetapkan PKP, beberapa rantaian pembekalan makanan seperti restoran, pasar malam, pasar borong dan kedai runcit terpaksa ditutup, menyebabkan rakyat membeli barang secara pukal sebelum PKP dilaksanakan, sehingga mengakibatkan kehabisan stok. Rakyat yang lambat tidak dapat membeli barang kerana habisnya stok. Pembekal juga terpaksa menaikkan harga barang kerana kekurangan bahan mentah dan segelintir masyarakat tidak mampu membelinya. Kesan negatif kedua ialah rakyat menjadi tidak produktif. Bila masyarakat terpaksa berkurung dalam rumah untuk tempoh masa yang lama, penghasilan akan berkurang kerana terpaksa menghadapi berbagai cabaran.
apabila bekerja dari rumah seperti gangguan bekalan elektrik, rangkaian internet yang perlahan dan lain-lain. Pandemik COVID-19 kepada negara boleh dikategorikan melalui menjejaskan ekonomi kepada negara. Hal ini dikatakan kerana sektor-sektor perindustrian, pelancongan dan perkhidmatan serta perniagaan di tepi-tepi jalan dan pembukaan gerai-gerai makan tidak dapat dijalankan. Kerana rakyat Malaysia perlu mematuhi peraturan yang dijalankan oleh kerajaan. Hal ini dapat menyekat sektor ekonomi negara kerana pengeluaran wang keluar masuk tidak berlaku. Seterusnya boleh menyebabkan ekonomi negara akan mundur. Akhir sekali yang dapat saya ringkaskan melalui kesan pandemik COVID-19 ini ialah kesan kepada individu, iaitu boleh dikategorikan melalui aktiviti masyarakat yang terjejas. Ini kerana kesan aktiviti masyarakat terjejas seperti berjoging, aktiviti harian terjejas, seperti pergi kerja, menjalankan aktiviti yang sering kita lakukan telah mengganggu kita dan mengelakkan kita untuk melakukan hal tersebut. Justru akan memberi kita kesan yang amat berat dan memberikan sangat sukar kepada kita untuk menghadapi masalah ini. Dengan ini saya sudahi video pembentangan saya kepada rakan saya seterusnya. Terima kasih. Pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP sukar untuk dijalankan. Hal ini kerana pengajaran secara atas talian memerlukan akses internet yang kuat untuk mengakses bahan daripada guru dan juga ingin berinteraksi dengan guru melalui aplikasi-aplikasi yang telah disediakan. Selain itu juga, kekurangan peranti elektronik memberi kesan kepada pelajar itu sendiri. Hal ini kerana tidak semua pelajar mampu mengikuti pembelajaran secara atas talian kerana tiada peranti yang secukupnya di rumah seperti telefon dan juga komputer riba. Hal ini akan menimbulkan kegusaran kepada guru untuk memantau prestasi pelajar. Seterusnya, tekanan emosi dalam kalangan masyarakat kian meningkat. Hal ini kerana kehilangan sumber mata pencarian akibat daripada kebanyakan syarikat-syarikat terpaksa gulung tikar. Selain itu juga, aktiviti sosial juga dihadkan. Ini amat memberi tekanan kepada individu itu kerana aktiviti yang sedia ada telah dihadkan. Selain itu juga, berjauhan dengan sanak saudara amat memberi tekanan kepada emosi kerana kerinduan yang membara menyebabkan tekanan emosi berlaku. Semenjak PKP berlaku, pembelian secara atas talian amat mendapat sambutan yang meluas, khususnya di sektor pemakanan. Hal ini amat memberi kesan kepada alam sekitar kerana peningkatan sisa bahan pepejal. Seterusnya, pembuangan sisa klinikal seperti sarung tangan, pakaian plastik, topeng penutup mulut dan hidung turut meningkat akan menyumbang kepada pencemaran yang baharu terutama di lautan maupun di pesisir pantai. Pembuangan sisa klinikal ini telah meningkat saban hari bukan sahaja daripada hospital dan juga klinik, malahan juga terasa daripada sikap tidak yang bertanggungjawab oleh segelintir masyarakat. Antara langkah atau cadangan bagi menangani penularan wabak COVID-19 ialah mengamalkan penjarakan sosial 1 meter. Umumnya, menjaga jarak 1 meter antara satu sama lain merupakan langkah yang proaktif dalam membendung wabak COVID-19. Hari ini peningkatan kes COVID-19 di negara kita kembali mencatatkan sebanyak 4 angka dari semasa ke semasa. Hal ini demikian kerana masyarakat kurang menitikberatkan penjarakan sosial khususnya di tempat-tempat awam seperti pasar, pusat beli belah dan lain-lain. Sekiranya hal tersebut terus dipandang enteng, maka negara kita tidak akan dapat menangani penularan penyakit COVID-19. Menurut Datuk Seri Ismail Yaakob, Menteri Kanan Keselamatan, menyatakan bahawa polis akan mengambil tindakan tegas sekaligus tidak lagi memberi nasihat kepada mereka yang
mengingkari prosedur operasi standar SOP. Hal ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada rakyat betapa pentingnya penjarakan sosial dalam memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di negara kita. Oleh itu, mengamalkan penjarakan sosial 1 meter merupakan langkah atau cadangan yang proaktif dalam menangani wabak COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang berbahaya sehingga boleh menyebabkan kematian. Selain itu, COVID-19 banyak mendatangkan kesan positif dan kesan negatif terhadap negara, masyarakat, individu, dan alam sekitar. Oleh hal demikian, pihak kerajaan telah banyak mengambil langkah yang proaktif untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di negara kita. Sebagai contoh, Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan pematuhan prosedur operasi standar SOP. Oleh itu, semua pihak sama ada kerajaan dan masyarakat hendaklah bersatu padu dan bekerja sama untuk menangani penularan jangkitan COVID-19. Dengan hal demikian, secara tidak langsung, negara kita dapat mencapai sifar COVID-19 pada masa akan datang. Pak, kata pepatah, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih dalam menangani penularan wabak COVID-19. Sekian, terima kasih.